Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong kita share dulu sebelum saya mulakan. Tuan-tuan tengok dulu nota ni. Muka saya tak nampak pun tak apalah. Yang penting kita dapat tengok jalan kira dia, InsyaAllah. Boleh? Gelap. Buat. Ini berbelit-belit ni. Kok ni. Okey, kita tunggu Ustaz nah. Tunggu kawan-kawan Ustaz. Dia WhatsApp. Ya, itu. Okey, tengok dulu noh. Tengok dulu apa nota ni. Kita tunggu Ustaz, ada yang masih duk cari-cari tak jumpa lagi. Boleh share dulu supaya manfaat ini ramai yang dapat, insya-Allah. Okey, tulisan nampak jelas kan? InsyaAllah. Okey, kita mulakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha. Rasulullah bersabda, belajarlah faraid, wa'allimuha an-nas, dan ajarkan kepada orang ramai. Fa innaha nisful ilmi, kerana faraid itu separuh daripada ilmu. Dan faraid ini ilmu pertama yang akan dicabut daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mudah lupa. Baik, kita mulakan. Tuan-tuan boleh baca dalam ilmu faraid ada pewaris yang mendapat pecahan seperti 1/2. Kita dah bagi contoh hari itu suami kan. Suami kalau mayat tu tak ada anak laki, anak perempuan, mayat tu juga tak ada zuriat yang mewarisi hartanya, maka suami dapat 1/2. Jadi suami ni dipanggil ashabul furud, pemilik pecahan. Kalau isteri dia yang mati ada anak laki atau anak perempuan atau cucu yang boleh mewarisi hartanya, iaitu cucu dari jalur anak lelaki dia,
maka suami dapat 1/4 kan. Jadi suami ni dia tak akan dapat asabah. Dia sama ada 1/2 atau 1/4. Hari ni kita belajar isteri pula. Bila sebut isteri, yang mati tu suami. Isteri pun min ashabil furud, pemilik pecahan. Pecahan untuk isteri 1/4 atau 1/8. Dua tu lah. 1/4 kalau suami dia tak ada anak. Tak ada cucu yang dapat mewarisi. Cucu belah anak lelaki. Kalau 1/8 tu, kalau mayat tu ada anak atau ada cucu yang boleh mewarisi. Jadi kesimpulan dia, suami 1/2 atau 1/4. Isteri, dia punya panggu dia, bahagian yang dia akan dapat 1/4 dari harta si mati, ataupun isteri dapat 1/8 daripada harta si mati. Jadi suami isteri ni, mereka dapat pecahannya. Mereka tak akan dapat baki. Dapat pecahan. Siapa pula yang dapat baki? Yang dapat laki. Yang dapat baki ni, son, anak laki. Anak laki mayat, dia bila-bila pun dia akan terima baki. Dia tak ada pecahan yang tetap. Dia tak dapat 1/2, tak dapat 1/4, tak dapat 1/8. Tu yang saya tulis tu. 1/6 pun tak dapat. Tak. Anak laki dia hanya menunggu baki. Maksudnya bagi kat orang lain dulu. Last sekali harta yang berbaki bagilah dekat anak laki mayat. Macam gitu. Dia dipanggil asabah, menerima baki. Jadi pewaris ni kita pecah dua. Ada yang dapat cara pecahan yang Allah tetapkan. Allah tetapkan ashabul furud. Allah tetapkan dia ni dalam keadaan macam ni 1/2. Dia ni dalam keadaan macam ni 1/4. Isteri pula keadaan macam ni 1/4. Keadaan macam ni 1/8. Ni pun dapat pecahan. Adapun anak lelaki, dia bila-bila pun anak lelaki, syarat dia bukan murtad, berbeza agama. Dia bukan dia yang bunuh. Mayat tu bukan dia yang bunuh. Dia tak bunuh mak dia, dia tak bunuh ayah dia. Kemudian dia bukan hamba kan. Okey, anak lelaki dia dapat 1/berapa ustaz? Dia tak dapat 1/berapa. Dia dapat baki, dia dapat asabah. Kita bubuh dalam kotak tu, kita bubuh nama dia bawah sekali. Bagi kat orang lain dulu, ikut pecahan masing-masing. Baki tu, balance tu akan dapat kat anak lelaki. Okey, dalam grup WhatsApp kita, dalam grup Telegram, saya dah sebut dah. Geng-geng yang dapat baki ni ada berapa? 11 kan. Boleh tengok balik WhatsApp tu. Kalau saya tunjuk WhatsApp sini boleh nampak ke? Nampak ke tak? Mana dia? Nampak tak? Tu. Susunan keutamaan asabah. Yakni baki. Nombor 1, anak lelaki mayat. Son lah. Dia punya anak lelaki akan dapat baki. Ikut keutamaan, siapa duduk atas dia dapat lah. Cucu lelaki dari anak lelaki mayat. Kalau ada anak lelaki mayat, cucu lelaki ni tak dapat dah. Kita akan bagi dekat anak lelaki mayat. Ayah kandung mayat. Ayah kandung mayat. Dia duduk nombor apa? Father. Nampak? Mana dia? Ayah duduk nombor 3. Maknanya kalau ada anak lelaki, ayah mayat tak dapat asabah. Ayah mayat akan dapat 1/6. Sebab kalau ada anak lelaki atau cucu lelaki, ayah mayat duduk nombor 3. Jadi dia jauh. Dia dapat 1/6. Dia tak akan dapat asabah. Maknanya kalau mayat tak ada anak lelaki, mayat tak ada cucu lelaki, barulah ayah mayat dapat asabah. Boleh faham no? Ataupun saya sebut, tuan-tuan yang tak duduk dalam grup, tuan-tuan boleh tulis. Saya baca. Tuan-tuan kena tulis ya. Kalau nak mengaji betul-betul, kena tulis. Hak duduk dalam grup, dia boleh tengok je dalam WhatsApp. Ni golongan yang dapat asabah. Yang paling kuat sekali, anak lelaki mayat. Kalau mayat tu tak ada anak lelaki, kita akan bagi asabah kepada cucu lelaki dari anak lelaki mayat. Nama Ibnul Ibni. Istilah Arab.
Nombor 3, ayah kandung mayat. Maksudnya ayah kandung ni akan dapat asabah kalau nombor 1 dengan nombor 2 tak ada. Kalau nombor 1, nombor 2 tak ada, mayat tak ada anak lelaki, mayat tak ada cucu lelaki, baru ayah dia dapat asabah. Kalau kata mayat ada anak lelaki atau mayat ada cucu lelaki, ayah ni tak akan dapat asabah, dia dapat 1/6. Ingat lah, ayah dapat 1/6. Kalau dua golongan ni tak ada, barulah ayah tu dapat asabah. Datuk nak dapat asabah, syarat dia ayah tak ada. Kalau ayah ada, ayah halang datuk. Saudara seibu sebapa, dia pun akan dapat asabah, tapi syaratnya tak ada golongan atas tu. Sebab dia duduk nombor 5, 1, 2, 3, 4 tak ada, baru lain clear. Ni brother mayat, saudara seibu sebapa mayat. Okey, kalau saudari, dia pemilik pecahan. Saudari mayat 1/2 atau 2/3. Nanti kita belajar nanti. Jadi contohnya sekarang ni anak abam boceh, anak abam. Kenal ada abam, Allah yarhamu. Kenal abam kan? Pelakon, pelawak. Abam tu dia ada anak lelaki, nama Syed apa? Syed Hamzah ke Syed apa? Saya pun tak tahu. Yang penting dia ada anak lelaki dan dia juga ada saudara dia. Apa putih tu? Adik abam nama apa? Apa putih tu? Mamak putih, bukan mamak putih. Siapa tahu tolonglah komen. Abam dia ada nombor 5 saudara. Saudara seibu sebapa dengan abam. Dalam masa yang sama, abam ni abam tu lah yang badan besar. Ali putih. Ali duduk nombor 5. Dia saudara seibu sebapa. Dia dapat tak asabah? Tak dapat. La syait, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Pasal apa? Pasal anak lelaki mayat duk ada tu, nombor 1 tu. Anak lebih kuat lagi. Ali putih. Ya, Ali putih. Ali tu duduk nombor 5. Dia nak dapat, syaratnya tak ada. 1, 2, 3, 4 tak ada. Kalau ada ayah halang dia. Kalau abam ada ayah. Kalau abam ada, datuk tak halang. Datuk tak halang Ali. Yang halang dia 1, 2, 3 tu. Anak lelaki mayat, cucu lelaki dari anak lelaki mayat, atau ayah mayat. 3 tu menghalang nombor 5. Jadi, mereka ni semua dapat asabah, tapi tak semua dapat. Kita tengok prioriti. Kalau ada golongan yang di atas lebih layak, bawah tak ada. Macam contohnya nombor 11 sepupu. Mayat ada sepupu. Mayat juga ada ayah. Ayah mayat akan halang sepupu mayat. Boleh faham? 9, 10 tu pak penakan, pak saudara. Kalau mayat ada anak lelaki halang pak saudara. Ayah mayat halang pak saudara. Gitu. Jadi kita sebut anak mayat lah dapat asabah. Boleh ikuti? Boleh faham tak tahu? Ngaji jauh-jauh saya tolong je. Ada masa lapang, saya pun minat ilmu ni. Takut lupa, saya tolong ajak. Jadi ini prioriti keutamaan. Kalau ada anak lelaki mayat ada anak lelaki, dia tak halang ayah mayat. Anak mayat tak halang ayah mayat. Cuma ayah mayat tak akan dapat asabah. Ayah mayat akan dapat 1/6. Kalau anak tak ada, cucu lelaki tak ada, baru ayah mayat akan dapat asabah yang kita panggil baki. Kena ingat ni susunan ni. Bukan semua orang dapat baki. Baki hanya diberi kepada satu golongan saja. Dalam kira-kira kita tanda ain lah. Ain hanya satu golongan saja dapat ain. Ain tu asabah lah. Tak semua dapat. Kalau ayah dapat asabah, anak dapat asabah, tak betul ya. Kalau kita bagi asabah ke anak, ayah tak dapat lah. Kalau kita bagi asabah dekat ayah, tok wan tak dapat. Kalau kita bagi dekat saudara, anak saudara tak dapat. Sebab saudara duduk nombor 6 dengan nombor 5. 5, 6 tu saudara, brother. 7, 8 ni anak saudara. Anak saudara tak layak. Ni dia panggil keutamaan dia. Okey, salin lah salin. Baik, kita tengok jalan kira. Tuan-tuan tengok sini.
Kita terus buat. Sekarang kita sebut isteri. Isteri dia tak akan dapat asabah. Isteri dapat pecahan. Isteri ada dua keadaan sahaja. Isteri ada dua keadaan saja isteri. Dia tak ada asabah isteri. Isteri sama ada dia dapat 1/4 atau 1/8. Suami pun serupa juga, dua keadaan, sama ada 1/2 atau 1/4. Bila isteri mayat yang mati ni suami, isteri mendapat 1/4 jika si mati, yakni suaminya. Kalau mati dalam iddah pun dia dapat ni 1/4. Syarat cerai itu bukan cerai talak 3, cerai itu bukan khulu', cerai itu bukan fasakh. Cerai ni talak 1, talak 2, isteri dalam iddah boleh dapat 1/4 daripada harta suami. Isteri mendapat 1/4 jika si mati, yakni suaminya, tiada sebarang zuriat yang dapat mewarisi hartanya. Dalam bahasa Arab disebut inda adamil far'il warith. Ketika mayat tu tak ada sebarang zuriat. Tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, tak ada cucu. Cucu yang boleh mewarisi ni, cucu kena mai ikut anak lelaki lah. Semua tu tak ada. Yakni tiada anak lelaki dan anak perempuan. Juga tiada cucu lelaki dari anak lelakinya dan tiada cucu perempuan dari anak lelakinya. Okey, isteri dapat 1/4. Keadaan kedua, isteri mendapat, tahun ni tuan-tuan boleh tambah perkataan isteri lah. Tambah perkataan isteri. Isteri mendapat 1/8 jika si mati, yakni suaminya, ada mempunyai zuriat yang mewarisi hartanya, harta suami. Zuriat ni, far'il waris ni sama ada si mati ada anak lelaki, atau si mati ada anak perempuan, atau si mati ada cucu yang hasil dari anak lelaki mayat. Mayat ada anak lelaki, macam saya ada anak lelaki nama Hazim. Cucu hak turun kot Hazim tu. Hasan bin Hazim, Fatimah binti Hazim, macam tu. Tu maksud cucu. Cucu belah anak perempuan kita tu bukan pewaris. Cucu dia mesti turun kot anak lelaki. Okey, baik, kita terus buat jalan kira. Tuan-tuan faham tak? Takat lah ni boleh faham ke tak faham? Tolong respon sikit. Nak cakap tak boleh, tulis di ruang komen. Siapa faham, kata faham. Siapa tak faham, abang tak faham. Boleh? Faham Ustaz. Ustaz Faisal memang faham lah. Okey, sekarang kita buat masalah mayat meninggalkan isteri. Maknanya mayat ni suami lah kan. Suami mati tinggal isteri. Dan suami ni tak ada anak. Mungkin dia bujang ataupun dia baru kahwin kan. Baru akad nikah, mana nak ada anak. Suami tak ada anak. Mungkin dia kahwin dengan janda. Isteri dia ada anak janda. Kita bukan tengok anak isteri. Kita nak tengok anak mayat. Mayat ada anak ke tak ada anak? Mayat tak ada anak. Ustaz, isteri dia ni ada anak. Tu anak isteri. Kita nak mayat. Mayat tak ada anak. Tahu mana mayat tak ada anak? Sebab kita tak senaraikan di bawah ni anak. Mana tak ada anak? Mayat tak ada anak. Mungkin isteri dia janda anak 10. Tu anak isteri. Hak dengan mayat ni tak ada anak. Mayat tak ada anak. Kita buat carian, cek, siasat pun memang dia tak ada anak lelaki, dia tak ada anak perempuan, dia tak ada cucu melalui anak lelaki, dia pun tak ada. Kalau cucu melalui anak perempuan dia tak pakai, yang tu bukan waris. Cucu yang turun ke anak perempuan mayat bukan pewaris. Kena ingat no. Jadi dalam keadaan macam ni, isteri dapat banyak mana? Dapat 1/4 ke 1/8? Saya nak tanya, tolong komen. Isteri ni kita nak tulis sini, dia dapat 1/4 ke 1/8? Ini pecahan untuk isteri. 1/4 lah. 1/4. Okey, kita tulis ya. 1/4. Okey, habis, settle. Ayah dia pula dapat apa? Ayah, kena ingat, ayah ni dia duduk dalam kumpulan asabah.
Kecuali kalau ada anak lelaki, ayah dapat 1/6. Dobit. Ayah, father kepada mayat. Ayah ni, dia duduk dalam kumpulan asabah. Bila-bila pun dia akan dapat asabah. Asabah tu pada baki. Kecuali kalau mayat ada anak lelaki. Kalau mayat ada anak lelaki, ayah dapat 1/6. Kalau mayat ada anak perempuan, ayah mayat ni dapat 1/6 tambah asabah. Tu ada lain sikit tu. Jadi ayah mayat ni dia duduk kumpulan asabah. Tadi saya tunjuk dah dalam handset tadi. Ayah mayat duduk dalam kumpulan asabah. Ayah mayat dia tak akan dapat 1/3. Ayah mayat dia hanya dapat asabah kalau mayat ada anak lelaki. Ni. Ayah mayat duduk nombor apa? Nombor 3 tu. Duduk ayah mayat dapat asabah. Kecuali kalau mayat ada anak lelaki atau mayat ada cucu lelaki dari anak lelaki. Ibnul ibni. Cucu tu lelaki. Mai ikut keturunan anak lelaki mayat. Baru ayah dapat 1/6. Ini nombor 3. Dalam kes kita, si mati tak ada anak lelaki. Si mati tak ada cucu lelaki dari keturunan anak lelaki mayat. Jadi ayah ni lain clear. 1, 2 tak ada. Ayah dapat asabah. Ayah tak ada 1/3. Ayah 1/6. Atau asabah. Itu je ayah. Biasanya ayah dapat asabah. Kalau ada anak lelaki, ayah dapat 1/6. Kalau ada anak perempuan, mayat ada anak perempuan, ayah dapat 1/6 tambah asabah. Jadi ayah ada 3 keadaan. Nampak jari saya? Besarnya jari saya. Ayah ada 3 keadaan. Kalau ada anak lelaki, ayah dapat 1/6. Kalau mayat ada anak perempuan, ayah dapat 1/6 tambah asabah. Kalau mayat tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki pun tak ada, ayah dapat asabah. Jadi dalam kes ni, mana ada anak lelaki? Tak ada kan? Mayat juga tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Mayat juga tak ada anak perempuan. Jadi ayah dapat asabah. Kalau nak tulis Arab, kita tulis ain lah. Kalau nak tulis Melayu, kita tulis asabah. Asabah tu makna baki. Asabah tu maknanya baki. Asabah. Macam tu. Boleh no? Kalau 1/3 tak betul tu, tak betul Ustazah. Ayah di sini ayah dapat asabah. Kalau Arab kita tulis ain tu orang faham lah. Kemudian kita kena buat kotak atas ni. Apa ada soalan ke? Bagaimana kalau suami meninggal ada apa tu? Ada anak. Anak dalam kandungan. Kena tengok dulu, kena tawakuf dulu, tunggu sat. Bila mengandung ni kena tunggu dulu. Kena tengok anak tu lelaki ke perempuan, tunggu dulu. No? Kalau keluar main anak lelaki, kita bagi kat ayah 1/6 lah. Kalau keluar main anak perempuan, kita bagi kat ayah 1/6 tambah asabah. Okey? Sebab anak dalam kandungan pun dia ada hak dia. Anak dalam kandungan ada hak dia, dia berhak. Walaupun dia dalam perut. Baik, sekarang kita nak buat asal masalah. Asal masalah tengok nombor ni. Nombor ni nombor 4. 1/4. Kalau ada banyak pecahan, 1/4 dengan 1/6, kita kena buat sifar 4 dengan sifar 6. Baru kita dapat asal masalah. Di sini tak ada banyak pecahan. Pecahannya hanya 1. 1/4 ni je pecahan. Hak bawah ni bukan pecahan. Hak bawah ni apa? Asabah kan? Jadi kita ambil 4 ni jadi asal masalah. 4 ni. Ni 4 ni. Ni 4 ni. 4 ni jadi asal masalah. Ya, asal masalah 4. Asal masalah 4. Okey, 4 tu jadi asal masalah. Kemudian kita tengok 4 kali berapa 4? 4 kali berapa 4? Senang je. Ataupun kalau tak erti ambil di sini. 4 bahagi 4 dapat berapa? Dari atas ke tepi. 4 bagi 4 dapat 1 kan. 4 kali 1 4. Jadi sini 1 lah.
Ni nombor 4. 4 kali 1, 4. Bakinya berapa? Bakinya 3. Habis, selesai lah. Baki dia 3. Kemudian untuk kita dapat duit, kita tengok sini pusaka. Ni pusaka. Pusaka 80,000 kan? Macam saya ajak minggu lepas. Jumlah duit pusaka, last kali baru kita bahagi. Jumlah duit pusaka bahagi dengan asal masalah ni 4 ni. Jumlah pusaka bahagi 4. 80,000 bahagi 4. 80,000 tu tarikah. 4 tu asal masalah. Tuan-tuan bahagi ya. 80,000 bahagi 4 dapat berapa? Bahagi 4. Okey. Bahagi 4. 4 ni asal masalah. Kemudian kali dengan 1. Itu untuk 20,000 lah. Kan? 80,000 bahagi 4 kali 1. Siapa kali 1? Ini kita nak tahu bahagian isteri kan dia dapat 1. Ni 1 ni. 1 ni orang panggil siham. 1 ni panggil siham. 3 ni pun nama dia siham. Kena tahu istilah-istilah. Jadi untuk pembahagian ialah harta pusaka bahagi asal masalah kali dengan siham. Macam tu. Harta pusaka bahagi asal masalah kali dengan siham. Jadi isteri akan dapat apa? 20,000. Okey? 20,000. Ayah dapat apa ayah? Ayah kita buat 80,000 bahagi dengan asal masalahnya 4 kali dengan 3. 3 tu siham. 20,000. Ini untuk isteri. Ini untuk isteri. Tolong kira untuk ayah pula. Ayah dapat apa? Ini isteri. Kita lambat-lambat sikit pun tak apa. Isteri dapat apa? 60,000. Macam mana boleh dapat 60,000? Kita buat cara lambat lah. Ini harta pusaka dia 80,000. Kena bahagi. Bahagi dengan asal masalah. Asal masalah berapa? Asal masalah 4. Bagi 4. Mana bahagi? Ni bahagi. Okey, bahagi 4. Silap. Bahagi 4. Silap dia punya nombor. Tak apalah. Tuan-tuan kira macam ni lah. Bahagi 4. Apa komputer saya ni? Ada pasal simbol ni. Okay, bahagi 4. Tak apa. Pening ni komputer pun. 80,000 bahagi 4. Tulis bahagilah. Harap pula dah. Bahagi asal masalah 4. Lepas tu kali dengan 3. Dapatlah jumlah dia 60,000. Habis ya. 60,000 untuk ayah si mati. 20,000 untuk isteri si mati. Dapat tak? Okey. Begitu. Kotak ni nak kena hafal. Hak ni kita senaraikan pewaris. Siapa yang ada? Isteri mayat ada. Ayah mayat ada lagi. Mak mayat tak ada dah. Kotak ni hanya senarai pewaris. Kotak yang penting hak ni. Bila kita tak isteri, nak kena fikir. Fikir pun tak banyak. Isteri 1/4 kan 1/8. Isteri mayat. Okey? Melihat kepada mayat ada zuriat yang boleh mewarisi ke tak boleh mewarisi. Kalau contoh, kalau mayat ni ada anak tapi anak dia murtad. Anak murtad bukan, anak dia yang murtad tu bukan boleh mewarisi pun. Maka kita bagi kat isteri dia 1/4. Sebab ada anak pun anak murtad. Nak buat apa kan? Wujuduhum kal adam. Adanya anak macam tak ada. Ada macam tak ada, murtad. Berbeza agama dengan mayat. Jadi kita bagi kat isteri 1/4. Tu yang kita guna ayat. Isteri dapat 1/4. Tiada sebarang zuriat yang dapat mewarisi hartanya.
Tu zuriat yang dapat mewarisi hartanya. Kena tengok juga zuriat pun. Ada zuriat murtad. Atau ada zuriat tapi bunuh. Mayat ada anak tunggal tapi anak dia bunuh dia. Jadi kita bagi ke isteri 1/4 sebab anak tu bukan nak dapat apa. Ada anak tapi anak pembunuh. Anak yang bunuh dia. Jadi anak tak dipanggil pewaris. Maka isteri dapat 1/4. Kalau ada anak tu bunuh. Anak tak layak, isteri dapat 1/4. Kalau ada anak murtad, isteri dapat 1/4 juga. Kalau ada anak yang boleh mewarisi, anak tu tak murtad, anak tu tak bunuh mayat pak dia, anak tu tak jadi hamba. Kalau gitu, isteri kena bagi 1/8. Panggil far'il waris. Jika mayat ada waris zuriat yang mewarisi, isteri dapat 1/8. Kalau mayat tidak ada zuriat atau ada zuriat tetapi zuriat yang tak pakai, ada kes jenayah, dia bunuh mayat tu, dia sendiri yang bunuh. Ada kan anak bunuh ayah kerana nak dapat harta cepat, dia bunuh pak dia. Bila disiasat-siasat, dia yang bunuh. Dia tak layak. Maka isteri mayat kita bagi 1/4 lah. Wujud halangan, betul? Ada halangan mawani al-irs. Ada halangan kerana jenayah bunuh atau kerana hamba abdi atau kerana murtad. Okey, sekarang kita buat masalah kedua pula. Mari kita kira sama-sama. Masalah kedua, pusaka si mati 48,000. 48,000. 48,000. Di sini ada banyak pecahannya. Sewa waris pun banyak. Okey. Boleh tengok sini. Pusaka 48,000. Tak apa. Pusaka jangan terus kita nak bahagi pusaka. Sabar. Kita kena buat cara faraid dulu. Kita senaraikan pewaris. Pewaris yang layak lah. Okey. Di sini ada isteri mayat, ayah mayat, ibu mayat, anak lelaki mayat. Okey. Ini senarai. Sekarang kotak ni kita letak hak-hak yang mereka patut dapat. Kotak ni pula hak tinggi atas ni orang panggil asal masalah. Tak payah mana. Okey, isteri dia dapat berapa? Cek sini. Isteri dia dapat 1/4 kalau mayat tak ada zuriat yang mewarisi. Di sini mayat ada anak laki mayat. Anak laki mayat. Anak kepada mayat ni ada ni, anak laki. Bila mayat ada anak, ada zuriat yang mewarisi, isteri kena bagi 1/8. Kalau ada orang pergi tulis 1/4, salah ha? Tak boleh tulis 1/4, kena tulis 1/8 untuk isteri. Kalau pergi bubuh 1/6, yang tu memang salah ha? Isteri tak akan dapat 1/6. Isteri hanya dapat 1/4 atau 1/8. Tadi kita tulis 1/4, ni 1/8. Senang ya. Okey, ayah pula. Ayah saya habaq dah tadi. Ayah ni dia dapat asabah. Kalau tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki kan? Di sini ada anak lelaki. Ayah tak dapat asabah, ayah dapat 1/6. Mudah aja ingat. Ayah 1/6 atau asabah? 1/6 atau asabah. Sini ayah dapat asabah ke? Tak lah. Pasal apa ayah tak dapat asabah pula? Tadi dapat asabah. Tadi tak ada anak lelaki. Ni ada anak lelaki. Begitu juga kalau ada cucu lelaki dari anak lelaki. Ibnul ibni. Cucu tu cucu mayat. Cucu mayat lelaki dari keturunan anak lelaki mayat. Ayah dapat 1/6. Kalau mayat ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, anak perempuan. Di situ ayah dapat 1/6 tambah asabah. Jadi ayah ni tuan-tuan kena buat sendiri. Ayah ada 3 keadaan. Kalau anak ni tak ada ni. Anak ni tak ada. Anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada, ayah dapat asabah. Cucu lelaki pun tak ada. Syaratnya anak lelaki, cucu lelaki tak ada, ayah dapat ain sini asabah. Kalau ada anak lelaki, ayah dapat 1/6. Kalau ada cucu lelaki pun ayah dapat 1/6. Kalau mayat ada cucu perempuan ataupun anak perempuan,
Ayah dapat 1/6 tambah asabah. Nanti kita belajar 1/6 tambah asabah. Boleh tak kat tu? Boleh ingat tak? 3 keadaan ayah. Ayah ni ayah mayat. Ayah si mati. Boleh? Dalam bahasa Arab, lil abi thalathu halat. Ayah ada 3 keadaan. Sama ada ta'sib, asabah. Sama ada 1/6 atau 1/6 tambah asabah. Saya dah habaq dah. Bila 1/6 bersama anak lelaki mayat. Bila lagi ayah dapat 1/6 bersama cucu lelaki mayat dari anak lelaki mayat. Bila ayah dapat 1/6 tambah asabah tu bila? Kalau mayat ada anak perempuan atau mayat ada cucu perempuan yang boleh mewarisi. Cucu perempuan mai ikut anak lelaki. Bila ayah dapat asabah pula? Ayah dapat asabah bila tak ada anak lelaki mayat, tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki mayat, tak ada, dan mayat juga tak ada cucu perempuan, tak ada anak perempuan. Ayah dapat asabah. Okey, yang ni kalau ada orang tulis asabah salah ha. Kalau ada orang tulis asabah sini salah. Kalau lah kata ada orang tulis asabah. Salah. Salahnya kenapa? Kerana 2 kali asabah. Anak lelaki dapat asabah. Ayah dapat asabah. Dalam kira-kira faraid tidak boleh 2 kali asabah. Okey? Dalam kira-kira faraid tak boleh. Ayah dapat asabah, anak lelaki dapat asabah. Oh, celaru. Asabah hanya satu golongan saja. Kalau ada anak lelaki, ayah tak boleh dia asabah. Kena bagi pecahan dekat dia. 1/6. Ini salah. Saya saja tulis je. Nak habaq kata kalau 2 dalam satu kira-kira kita tulis 2 asabah, salah pangkah. Boleh? Okey, sekarang oleh kerana ada pecahan 1/8 untuk isteri. Ibu pun serupa. Ibu kalau mayat ada anak lelaki, dia dapat 1/3. Kalau mayat tak ada anak lelaki, dia dapat afwan. Ibu kalau mayat tak ada anak lelaki, ibu dapat 1/3. Kalau mayat ada anak lelaki ke anak perempuan, ada zuriat, ibu dapat 1/6. Ibu nanti kita belajar. Lah kita hafal ayah dulu. Suami, isteri hafal dah. Suami 1/2, 1/4. Isteri 1/4, 1/8 dengan syarat-syaratnya. Ayah ada kala dia dapat asabah, ada kala dia dapat 1/6, ada kala dia dapat 1/6 tambah asabah. Kotak ni yang penting sekali. Kotak ni perlu ingat dan faham. Faham. Kita nak letak pecahan apa tu. Okey, ibu kerana si mati ada anak, ibu dapat 1/6 macam ayah jugalah. Boleh? Okey, anak lelaki bila-bila pun dia memang kuasa kuat. Anak lelaki dia nombor 1 tadi kita sebut dah dalam 11 golongan asabah tu. Dia memanglah dia duduk atas sekali. Anak lelaki dapat asabah. Anak lelaki dia tidak ada pecahan. Ayah dia ada asabah, ada 1/6 begitu. Anak lelaki dah dia asabah bila-bila pun. Syarat dia bukan pembunuh. Ya, anak lelaki ni dia bukan pembunuh. Dia bukan murtad. Dan dia bukan hamba. Tu je. Kita letak dia bawah pasal baki selalunya last sekali lah kan. Nama pun baki. Last sekali. Okay, sekarang oleh kerana ada banyak pecahan, 1/8 fokus nombor 8. 1/6 fokus nombor 6, nombor 6. Okay, tak apalah. Kita tengok sifir 8 dan sifir 6. Sifir 8 dan sifir 6. Lambat-lambat kita mengaji. Sekarang kita nak buat apa? Nak buat asal masalah. Tengok sifir 8 dan sifir 6. Ni saya buat dah ni. Sifir 8, sifir 6. Nampak? Tu sifir 8, sifir 6. Okey. Sifir 8. Ni sifir 8. Yang ni pula. Ni sifir 6. Mai mana sifir 8, sifir 6? Kita tengok ni. Bawah ni. 1/8. 1/6. 8 dengan 6 ni dipanggil makhraj. Penyebut pecahan lah dalam bahasa Melayu. Kita senaraikan sifir 8 dan sifir 6. Sifir 8 boleh hafal kan? Sifir 6 boleh hafal. Kadang-kadang kalau yang tak hafal boleh guna ni. Buku anak-anak kita ada belakang tu ada sifir kan? Buku ni tak ada sifir. Ni buku ni. Buku latihan ni.
Kalau yang tak hafal sifir lah, guna buku kalih belakang. Kalih belakang tengok sifir 8, sifir 6. Salin balik sifir tu. Tuan-tuan semua hafal lah kan. Budak-budak pun hafal. 8. Lagi apa lagi sifir 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48. Kalau rajin senarai bagi panjang, buat senarai panjang. Kalau tak hafal juga, kacau. Pergi cari buku latihan tu, daftar buku latihan hak budak-budak duk buat tu, belakang dia ada. Ada tuang, ada boleh tiru di belakang. Tapi buku anak saya tak ada. Di rumah saya tak ada. Setengah buku di belakang tu ada sifir kan. Tengok sifir 8 dan sifir 6. Sifir 8 pasal sini 1/8. Sifir 6 pasal sini ada 6. Okey, tengok aja. Tuan-tuan hafal kan? Alhamdulillah. Ke tak hafal? Tak hafal sifir kena mengaji sekolah rendah balik Tak hafal masuk sekolah rendah balik. Hafal tak? Okey, kalau hafal mudah. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Lepas 48 apa? 56 kan? Kalau rajin kita tulis lagi 50. Mana 56? Okey. Takat ni boleh faham? Ni sifir 6 pula. Sifir 6 pasal ni 1/6. Okey, sifir 6. 6, 12, 18, 24, 32, 36, 42, 48. Buat apa kita tulis ni? Kita nak cari GST. Gandaan sepunya terkecil. Kita nak cari GST ataupun kita panggil same number. Nombor serupa. Dalam dua sifir ni, apa nombor serupa? Yang paling kecil. Kita tengok ni, saya tanda ni. Ni 24. Dalam sifir 8 ada 24. Sifir 6 pun ada 24. Lepas tu 48 pun ada serupa juga. Sifir 8 ada 48 tau ni. Tau ni. 48. Sini pun ada 48. Kan? Jadi kita ada dua pilihan. Nak pilih 48 ke sebagai asal masalah. Atau 24. Oleh kerana GST itu gandaan sepunya terkecil. Ambil nombor hal kecil ya. Sini ada 24, sini 24. Ambil hal ni lah. Pasal apa kita nak ambil 48? 48 besar. Jadi apa yang kita buat? Kita buat ni bukan sia-sia. Kita nak jadikan asal masalah berapa? 24. Hak faham dah tak apalah, ikut pi lah. No, hak faham dah tak apa. Khadijah Syukri ni pelajar saya ni. Apa ni reti dah. Tak apa mengaji lagi bagi kemas. Baik, sekarang kita turun untuk siham. Ini asal masalah 24 ni. Kotak bawah ni dipanggil siham. Siham isteri berapa? Kita tengok sini. 8 kali berapa? 24. Tolong Ustaz. 8 kali darab berapa? 24. 8 kali berapa? Tak payah dah pasal kita dah senarai tadi. 8, 16, 24. Mana 8 kali 3 ni? 8, ni 16, ni 24. Mana 8 kali 3? 3 tau ni. Oh, kecil yang nombor 3 ni. 3 tahun tu. 3 ni kan. Perbesar sikit. 3. Okey, nampak orang 3. 3 ni dia panggil siham isteri. Sekarang 6 kali berapa? 24. Senang sangat. 6 kali berapa? Tentu komen dulu lah. Saya nak minum air. Okey, 6 kali berapa? 24. Tak ada pun yang tulis 6 kali berapa? Tolong komen Ustaz. 6 kali 4 lah kan? 6 kali 4. Ni 6. 6 ni kali 4. Jadi 24. Atau kalau payah sangat 24 bahagi 6 dia terbit 4 ni juga. Ada orang tak faham. Senang ya. Kita bukan mengaji algebra Y kali X. Kita mengaji macam ni je. Sini pun 1/6. Mana kita tengok nombor 6. 6 kali berapa? 24. 6 kali 4. 4. Allah, senang. Faraid adalah ilmu yang paling senang dalam dunia. Ada faham, ada ingat. Itu je. Hak ni kotak ni kena faham dan ingat. Kotak ni fahamnya. Kemudian baki kita tolak lah. Sini ada nombor 3, nombor 4, nombor 4. Kita bilang dulu. 4, 4, 8. 9, 10, 11.
Maknanya kesemua ni 11. Jadi 24 tolak 11 berapa? Baru dapat baki. Ini 24. Ni kan 24. 24 ni. Tolak semua nombor ni. 4, 4, 3. 4, 4, 3, 11. Baki berapa? Baki 13. Inilah siham untuk anak lelaki. 13. 13 untuk anak lelaki. Tu aja tulis besar. Nampak? Anak lelaki dapat 13/24. Ibu dapat 4/24. Ayah dapat 4/24. Isteri dapat 3/24. Gitu. Sekarang apa perlu kita buat? Baru kita tengok balik. Pusaka banyak mana? Harta pusaka ada 48,000. Okey, sekarang baru kita bahagi. 48,000 ni. Harta pusaka 48,000. Bahagi dengan asal masalahnya 24 kali dengan siham masing-masing. Gitu. Selesai, settle lah. Tuan-tuan buatlah 48,000 bahagi 24 kali dengan 3 untuk dapat harta isteri. Tengoklah. Ni GST tadi kan. 1/8 kita ambil 8, sifir 8, sifir 1/6. Begitu. Ni cepat ni Kak Syimah Hashim kata isteri 6,000, ayah 8,000, ibu 8,000. Anak apa anak? Saya tak nampak. Terlindung dengan ni. Okey. Buat kira-kira lah. Isteri 6,000. Pasal 48,000 bahagi 24 kali 3. Itu isteri. Ayah dapat 8,000. Macam mana nak dapat 8,000 ni? Harta pusaka bagi asal masalah kali dengan siham. Gitu. No? Boleh dapat no? Boleh faham no? Alhamdulillah. Okey, itu yang mudah ya. Saya bagi contoh isteri. Pasal kita mengaji minggu ni isteri. Ada kalanya dia dapat 1/4, ada kalanya dia dapat 1/8. Ada isteri yang dapat asabah? Tak. Isteri dia bukan masuk geng asabah. Tuan-tuan dan perempuan perhati tak? Geng asabah ni semuanya minar rijal, lelaki. Anak lelaki, cucu lelaki, ayah memang lelaki, Tok Wan pun lelaki. Tok Wan ni dalam faraid, Tok Wan ni dia mesti belah ayah, bukan belah ibu. Semua lelaki. Isteri dapat sikit. Nak banyak hibah waktu duduk hidup ni buat hibah. Buat wasiat tak boleh. Isteri ni apa? Waris. Wasiat kepada pewaris tak boleh. Hibah je siap. Lah kan ada hibah kasih sayang kan. Isteri dapat sikit 3 3/24. Mak ayah dapat 4/24. Anak lelaki seorang-seorang dia dapat 13. Okey. Ini kalau anak lelaki seorang ni. Kita mengaji sikit lagi no? Boleh kot no? Nak bagi cukup 9,5. Kan kita nak buka soal jawab. Yang dapat 13/24 ni kalau anak lelaki seorang. Kalau anak lelaki ramai ni kuantiti. Dia ada ilmu dia pula, ilmu lain, kuantiti. Kalau anak lelaki seorang, dia dapatlah 13/24 tu. 48,000 bahagi 24 kali 13. Tu kalau dia seorang. Kan? Kalau dia ramai, nak mengaji tak? Kita katalah anak lelaki ni ramai. Ada 2 orang. 2 orang ramai tu. Anak lelaki 2 orang. Sihamnya 13. No? Kalau yang ni dia ilmu lain pula. Dengar elok. Kalau yang ni dia ilmu lain pula. Kalau tadi kalau seorang. Seorang-seorang dia bolot 13/24 ni. Mana 48 bahagi 24 kali 13. Itu kalau anak lelaki seorang. Ni anak 2 orang. Nampak sini 2 orang. 2 orang maknanya adadul ru'us. Ramai. 2 orang anak lelaki. 3 orang anak lelaki. Bukan seorang. Kita kena tengok antara siham ni siham. Siham 13. Bilangan anak lelaki 2 orang. Dia akan timbul soalan macam ni pula. Nombor 13 boleh bahagi tak dengan nombor 2? Gitu pula. Can or cannot? 13 boleh bahagi 2 ke tak boleh bahagi 2? Dia timbul soalan tu pula kalau ramai. Mengaji pilah. Untuk minggu depan ni tamhidi sebagai persediaan untuk minggu depan.
Sini siham kan, 13 ni kita panggil apa? Siham. Siham 13. Mampu tak kalau kita bahagi dengan 2? 13 boleh bagi 2 tak? Boleh lah bagi, tapi dia akan pecah. Dia akan pecah. Kan? Kalau 12 bagi 2, boleh dapat 6 kan? 13 bagi 2, dia akan jadi 12.5. 12.5 tak mau. Dalam faraid dia tak mau nombor pecah-pecah. Dia mau nombor bulat. Bulat. 13 bagi 2, jawabnya tak boleh bagi. Faham? Ustaz Firdaus faham tak? 13 tak boleh bagi 2. Sebab kalau bagi dia akan jadi yakun inkisar. Dia akan jadi pecah. 12 boleh bagi 2. 10 boleh bagi 2. 13 bagi 2. Oh, cannot. Tak boleh. Bila tak boleh nak buat apa? Nombor bilangan 2 ni kena buat naik atas kali dengan asal masalah. Ni 2 ni, tuan-tuan buat anak panah. 2 ni tarik naik atas ni kali dengan 24 ni. Ngaji pi lah. Sakna saya tunjuk. Saya tunjuk. Ni 2 kan, tengok ni. 2 ni 13 ni siham. Kita tengok daripada sini. Siham tak boleh bagi dengan adadur ru'us, bilangan per kepala. Anak lelaki ada 2 orang. Kuantitinya. 13 kalau bagi 2. Boleh lah. Tapi pecah. Faraid dia tak mau pecah. 13 bagi 2 jadi seorang berapa? 6,5 kan? 6,5. Tak mau setengah-setengah. Jadi apa perlu buat? 2 ni tarik. Saya tak boleh tarik. Saya tak erti. Tuan-tuan buat garisan ni tarik flyover. Naik atas ni, bawa main sini, dia kena kali dengan 24 ni. Ni 2 ni, kuantiti ni buat naik, darab dengan 24. 24 ni benda apa? Asal masalah. Bila kita darab, dia akan tambah kotak tepi ni. Dipanggil kotak tashih masalah. Tambah tadi. Allah, silap. Tertambah tepi ni. Dia akan ada satu kotak tepi ni. Bagi rapat pun tak apa kotak ni. Macam mana nak bagi rapat lah? Saya pun tak apa pandai kan. Macam ni. Buat satu kotak ni. Tak nampak ah? Tuan-tuan tak nampak? Ni saya buat satu kotak lagi tepi ni. Tu dia. Pasal apa? Kita buat kotak baru. Pasal 2 ni, kita buat naik atas. Kita kali dengan asal masalah. Okey, 2 kali 24 berapa? Ni bila ramai. Ramai kalau boleh bahagi tak apa. Masalahnya 13 tak boleh bagi 2. Kalau boleh bahagi, kita kekal macam kita ajak tadi lah. Nampak? 2 ni, kerana 13 tak boleh bagi 2. 2 ni kena naik atas, darab tuan. Darab tuan tu. Maknanya kita buat naik atas ni. 2 ni kita buat naik atas. Kita darab tuan ni lah. Darab 2. Macam tu. Jangan duk heran pula. 2 ni main mana? Ni 2 13 tak boleh bagi 2 ni. 2 ni kuantiti. Bilangan per head. Ada di ru'us tu per head lah. 2 ni buat naik atas ni. Mana anak panah? Saya tak erti tulis. Tuan-tuan buat sendiri. Conteng sendiri naik. Guna pen merah. Tarik ni anak panah. Tarik sini. Terjun sini. Tajam tau ni. Anak panah dia. Boh 2 tau ni. Maknanya 24 kali 2 berapa? Kotak kena tambah satu lagi lah kotak tepi ni. Dan bawah ni pun semua kena tambah kotak ni. Bawah-bawah ni. Okey. 40. 40 apa? 48. Okey. 48. Besar sikit. Okey. Lepas tu kotak bawah ni semua kena tambah. Ni saya reti lah buat. Tambah kotak. Allah, tak elok dah. Okey, tambah kotak. Ni pun tambah kotak. Ini dipanggil tashih masalah. Tadi asal masalah. 48 tu, tashih masalah. Mana kita, apa orang panggil? Kita renovate lah. Asal masalah tu dah berubah. Pasal siham tak boleh nak bahagi dengan adadur ru'us. Boleh ikut ni. Boleh faham?
Lepas tu tak payah pun kotak tasahih masalah ni. Ni 48 ni panggil tasahih masalah. Yang ni asal masalah 24, tasahih masalah dia jadi 48. Kotak ni semua kena kali 2. Ni 3 kan. 3 ni pun kali 2. Berapa? 6. Mai ikut mana 6? 3 kali 2, 6. Ni 2 hak kita buat naik tadi ni. Bila buat naik je semua kena kali dengan dia. Dia jadi kutu pula. Kena buat ni disiplin dia. Ilmu ada disiplin. Dia tak boleh suka hati. Okey, sekarang 4. Kena kali 2 ni juga. Seperti mana asal masalah kali 2. Dapat tasahih masalah 48. Siham-siham ni pun kena kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Ni 4 ni. Kali 2 berapa? 8. 13 ni kali 2 berapa? Laju sangat bah. 13 kali 2 berapa? 13 kali 2 berapa? 20? 26 lah. Betul? 13 kali 2 berapa? 26. Betul? 26. 26 ni kita boleh pecah dah. Pasal anak lelaki 2 orang, kita kata anak lelaki pertama dapat 13, anak lelaki kedua pun dapat 13. Gitulah tu tujuan dia. Faham? Tak payah tulis 26 terus. Kita pecah lah pasal ni pun 2 orang. Kita buat 13-13. 13-13 tu 26 lah. Kan? Gitu. Ni 13-13 apa? Ni anak lelaki pertama. Buat tanda macam tu. Anak 10 pula dah. Anak lelaki pertama dapat 13. Anak lelaki kedua dia anak lelaki dia 2 orang. 13. Last kali baru kita akan kira pusaka bahagi dengan 48 kali dengan siham-siham ni. Jadi gitu. Kalau ada berbilang. Kalau ada berbilang. Kalau seorang, kita buat contoh mula-mula tu anak lelaki dia seorang je. Ni kita buat contoh anak lelaki dia 2 orang. Tuan-tuan jangan kira 2 je. Kalau 3 orang, 4 orang pun sama lah. Anak lelaki ada ramai. Kita kena tengok siham ni boleh bahagi tak? Kalau tak boleh bahagi, macam tu lah kena buat naik atas. Kalau boleh bahagi, tak apa. Ini dipanggil tasahih masalah ni. Kita mengaji tambah ilmu. Tu macam mana pula kalau isteri dia pun ramai, ustaz. Isteri dia 4 orang. Gutu lah juga. Tapi nak kena mengajak lain lah. InsyaAllah minggu depan kita akan ajak tasahih masalah. Dah anak dia ramai. Isteri dia pun ramai. Isteri dia 4 orang, ustaz. Katakanlah. Isteri dia 4 orang. Nak kena tengok pula ni. 3 dengan 4 ni. 3 pun tak boleh bagi 4. Gua mana nak buat. Tu kena mengaji minggu depan lah. Saya tak maulah kata isteri dia 4 orang. Kita kata isteri dia seorang sudah lah. Minggu depan kita akan ajak lagi. Apabila kuantiti ramai. Bini dia ramai. Anak dia ramai. Macam mana kita nak buat naik nombor apa? Nak buat naik nombor apa ke atas ni untuk didarab dengan asal masalah supaya dapat tasahih masalah. Gitu. Ni kita tinggalkan hari ni supaya tuan-tuan berfikir. Kalau minat minggu depan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, di sini isteri dia seorang. Ayah dia pun seorang. Mak dia pun seorang. Anak dia tu lebih pada seorang. Kemudian siham tak boleh bahagi dengan bilangan anak. Kita buat naik nombor 2. Kalau sini isteri ramai macam mana? 3 tak boleh bahagi dengan 4 isteri. Nak selesaikan macam mana? Tu kena mengaji ke depan. Kalau nak ngaji lah. Okay? Last kali 48,000 bahagi 48. Kemudian kalau 48 dengan 48 senang lah. Maknanya dia ni dapat 6,000. Dia ni dapat 8,000. Dia ni dapat 8,000. Dia ni dapat 13,000, 13,000. Betul no? Setiap anak dapat 13,000, 13,000. Sebab harta 48,000. Tasahih masalah pun 48. Senang sangat lah. Kita tengok nombor-nombor tu lah. Isteri 6,000. Ayah 8,000. Mak 8,000. Setiap anak lelaki dapat 13,000, 13,000. Gitulah. Habis kelas kita cukup lah 9.30 sejam. InsyaAllah
Saya tolong je, ada masa lapang, tolong supaya kita dapat faham. Dan penting juga macam orang ada KWSP apa semua, dia kena letak penama yang memang layak. Penama KWSP layak. Kemudian kalau dia mengaji faraid, dia bubuh pecahan. Tahu ni sudah. Kotak ni sudah. Isteri 1/8, anak berapa. Bubuh ini je. Hak belakang ni nanti orang tolong kira, peguam tolong kira kat kita lah. Kalau kita bubuh sama rata, tak betul lah. Pasal dia akan jadi pusaka. Biar kalau mengaji takat kotak ni pun tak apa dah ni. Mengaji takat kotak 1/8, 1/6, 1/4. Boleh letak tu pun alhamdulillah. Kita mati tutup mata. Dia punya harta kita tu. Mereka faraid betul lah macam yang kita letakkan. Letak penama yang boleh dapat faraid. Kemudian setiap penama tu letak dia punya persen pecahannya. Okay. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tak faham boleh PM saya, boleh WhatsApp, boleh tanya. InsyaAllah. Sama-sama.